Okey, kita sambung untuk bait seterusnya bagi bab waqaf Hamzah wa Hisham ala al-hams. Matan seterusnya adalah wa ma fihi yulfa wasitan bi zawaidin dakhalna alayhi fihi wajhani u'mila kama ha wa ya wal lami wal ba wa nahwiha wa la ma ta'rifin liman qad ta'ammala. Okey. Dalam bait ini, kedua-dua bait ini adalah menceritakan mengenai huruf hamzah yang berada di tengah-tengah, wasiton bizawaidin. Huruf hamzah tu berada di tengah-tengah, wasiton. Kemudian sebelum huruf hamzah tu adalah huruf yang ditambah, huruf zawaid. Okey, dalam matan ini menyatakan untuk hamzah hukmul hamz al-mutawassit bidukhuli ahad al-huruf az-zawaid ala awal al-kalimah. Huruf tambahan itu adalah berada di awal kalimah, maka hamzah itu akan dibaca dengan dua wajah ketika waqaf. Yang pertama, wajah pertama adalah tashil, kemudian wajah kedua adalah tahqiq. Bacaan biasalah, sama ada tashil ataupun tahqiq. Okey, perkara ini contohnya ada 10 jenis di dalam Al-Quran. Boleh lihat di kotak sebelah ni, asyarah amsal fil Quran. Jadi cara bacaan adalah sama ada tahqiq ataupun tashil, tadi kita dah tahu. Dalam matan yang kedua di bawah ini dia kata kama ha wa ya. Jadi dia bagi contoh yang pertama, yang ditambah, huruf ditambah adalah huruf ha, kemudian huruf ya. Huruf ha contohnya ha at-tanbih, ha antum. Huruf ya wa ya ni huruf ya, contohnya ya an-nida, ya Ibrahim. Wal lam contohnya al-lam la antum. Wal ba iaitu huruf ba, bi ayyikum wa nahwiha, dan juga yang lain-lain seperti ditambah hamzah, ditambah sin, ditambah kaf, ditambah fa, dan ditambah waw. Kemudian sama lagi baitnya wala ma ta'rif, iaitu huruf lam at-ta'rif, alif lam ta'rif contohnya, lam at-ta'rif contohnya al-anhar. Jadi cara baca untuk 10 jenis ni, 10 contoh ini adalah cara bacanya sama ada dua wajah, iaitu tahqiq ataupun tashil. Kalau kita lihat sini, daripada 10-10 ni ada bacaan yang berbeza sedikit, saya letakkan di dalam kurungan. Contohnya ya Ibrahim tahqiq ataupun tashil baina ma'al maddi wal qasr, ini pada kalimah ya, huruf ya boleh baca 2 harakat ataupun boleh dibaca 6 harakat jika dimasukkan dengan tashil. Contohnya 2 harakat ya Ibrahim, 6 harakat ya Ibrahim. Jadi boleh pilihlah nak baca tahqiq ataupun tashil. Kemudian ni ada nombor 4, tahqiq ataupun ibdal ya. Contoh tahqiq bi ayyikum, ibdal ya, hamzah ni di ibdal ya pada ya, bi ayyikum. Okey, kemudian yang lain contohnya lam at-ta'rif, contohnya al-anhar, boleh dibaca sama ada naqal ataupun saktah. Al-anhar naqal ataupun saktah, al-anhar itu contoh saktah. Kemudian sebagai tambahan amal waqfu ala wa'mur fa'tina fa'u dan lain-lain ini boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada ibdal min jinsin harakah ma qabla al-hamzah, ditukarkan huruf hamzah itu kepada jenis baris huruf sebelumnya, ataupun boleh dibaca dengan tahqiq, boleh dibaca dua wajah. Contohnya wa'mur, kalau kita berhenti di sini maka boleh baca tahqiq wa'mur, ataupun tukar ibdal kepada mengikut kepada baris huruf sebelumnya. Kalau wa'mur, waw baris atas, kita baca ibdal beratas, selepasnya mestilah alif, wa'mur. Kalau baca tahqiq wa'mur, kalau baca ibdal wa'mur. Fa'tina, tahqiq fa'tina, kalau baca ibdal fatina, dan seterusnya. Jadi kat sini ada sebagai tambahan, ada dua wajah cara bacaannya. Kemudian matan seterusnya washmim warum fi ma siwa mutabaddilin biha harfa maddin wa'rifil baba mahfila. Jadi bait ini menceritakan mengenai dua perkara iaitu ishmam dan juga rum.
washmim wa rum, ishmam dan juga rum. Fi ma siwa mutabaddilin biha harfa maddin. Okey, jadi kat sini cara bacanya hamzah mengismamkan, boleh baca ismam, boleh baca raum pada fi jami' anwa' al-hamz al-mutatarrif, pada huruf-huruf hamzah yang berada di hujung kalimah, hujung perkataan, sekiranya mencukupi syarat-syarat untuk dibaca raum ataupun ismam. Antaranya yang terkeluar ataupun yang tidak boleh dibaca raum ataupun ismam adalah yang diibdalkan kepada huruf mad. Kalau huruf hamzah tu ibdal kepada huruf mad, maka tak boleh dibaca raum ataupun ismam. Contoh, fa iza waqafat 'alaiha bi ibdaliha harfu mad yasha'u. Huruf hamzah ni kalau ibdal kepada mad yasha, maka kita tidak baca raum ataupun ismam. Okay, contoh raum ataupun ismam. Raum ni apa? Ismam ni apa? Ismam adalah memuncungkan bibir. Ismam memuncungkan bibir bagi huruf hamzah yang berbaris depan. Muncung bibir untuk baris depan. Kalau raum boleh baris depan pun boleh raum, boleh baris bawah pun boleh kat sini. Contoh kita tengok kalimah al-mar'u dif'un mil'u fiha salasah awjuh. Boleh baca tiga wajah. Ni baris depan ni, mar'u baris depan, dif'un baris depan, mil'u baris depan. Contohlah, wajah pertama naqal ma'al iskan. Naqal maknanya kita pindahkan baris hamzah kepada ra. Jadi maru, hamzah ni tak adalah maru. Kemudian kita nak berhenti kat situ, kita kena matikan, maka dipanggil naqal ma'al iskan. Kalau kita berhenti guna kaedah pertama, kita akan naqal ma'al iskan, kita akan baca dengan al-mar dif mil. Kita naqal ma'al iskan, kaedah pertama. Kaedah kedua, naqal ma'al ismam. Kita bawa kepada baris depan ni kepada huruf sebelumnya, kita naqalkan, kemudian kita ismam, kita muncungkan. Sebab apa boleh muncung? Sebabnya berbaris depan. Contoh kita ismamkan al-mar. Tanda muncung ni adalah tanda baris depan. Dif mil, tanda baris depan. Itu bacaan kedua. Bacaan ketiga, naqal ma'ar raum. Raum ni adalah 1/3 daripada bunyi baris lah. Banyak bunyi dia sedikit saja, orang yang dekat saja akan dengar. Al-mar ru, tapi sedikit sahaja, 1/3. Ru, maru kalau kita baca penuh, tapi ru tu 1/3 saja. Al-mar dif milu. Itu adalah untuk naqal ma'ar raum. Manakala kalimah baris bawah, kita tengok kalimah al-mar'i, tadi mar'u baris depan. Mar'i boleh dibaca dengan dua wajah sahaja. Naqal ma'al iskan, al-mar. Naqal ma'ar raum, baris bawah ni 1/3 saja. Al-mari. Jadi boleh kita lihat dalam contoh-contoh seterusnya, iaitu berkaitan dengan raum dan juga ismam ni. Semua di bawah ni juga adalah contoh-contoh yang lain yang boleh kita lihat. Sebagai contoh, kalimah bari, nasi, durri, ataupun kalimah zannas saw, min syai', min naba, dan seterusnya lah. Jadi ada beberapa kalimah yang boleh kita lihat untuk dibaca ismam ataupun raum. Seterusnya, wama wawun asliyun tasakkana qablahu awil ya fa'al ba'dhin bil idghami humila. Ya, ini annal hamza alladhi ya'ti qablahu waw sakinah asliyah. Huruf hamzah yang sebelumnya waw sakinah, waw mati. Contoh, sawatihima, saw. Huruf waw ni huruf waw mati yang asli. Huruf hamzah selepas dia. Ataupun huruf ya yang mati asli. Si'at syai'un. Huruf hamzah sebelumnya huruf ya mati. Huruf hamzah sebelumnya huruf ya mati. Jadi kat sini kalau dalam matan disebut wawun asliyun tasakkana, waw asli yang mati sebelumnya, ataupun ya mati sebelumnya, maka disebut fa fihi indal waqfi wajha. Jadi kalau nak berhenti pada kalimah ini,
maka dia boleh baca dengan dua wajah. Yang pertama naqal, bawa baris hamzah kepada huruf sebelumnya, contohnya sawatihima dia jadi dengan sawatihima, ataupun syai'un dekat sini jadi syai'. Dia bawakan baris tanwin dua ni pada ya, syai'un, tapi bila kita berhenti kita akan matikan ya, syai'. Ataupun kaedah kedua boleh dibaca dengan al-ibdal ma'al idgham ma qablahu, iaitu kita ibdalkan hamzah ini kepada huruf al-ibdal ma'a idgham ma qablahu, huruf waw sebelum tu sama dengan waw sebelum tu, kemudian kita baca sawatihima ibdal ma'al idgham, masukkan pada waw tu, sawatihima kena sama dengan inilah. Kalau huruf waw ibdal pada waw, kalau huruf ya si'at maka di hamzah tukar kepada ya sebab kita nak idghamkan, maka kita akan baca dengan siyat. Okey, jadi boleh dibaca sama ada naqal ataupun ibdal ma'al idgham. Kemudian wa ma qablahu tahrik aw alifun muharrakan tarafan fal ba'dhu birrawmi sahala. Anal hamzah idza kana akhir al-kalimah mutaharrikah wa qablaha mutaharrik, iaitu huruf hamzah yang berbaris di akhir kalimah dan sebelumnya juga berbaris. Sebagai contoh nabai tafta'u, ya ni hamzah ni berbaris bawah, sebelumnya ba baris atas, hamzah baris depan, sebelumnya ta berbaris atas. Ataupun sebelumnya alif, huruf hamzah berbaris, sebelumnya ada alif. Huruf hamzah berbaris samai, sebelumnya ada alif. Fayajuz fiha indal waqfi ar-raum bitashil idza kana al-hamzah madmuman aw maksuran aw ibdal biduni raum wal ismam. Okey, boleh dua cara baca raum bitashil. Contoh kita matikan dia, naba. Nah, kita baca raum. Raumnya ada 1/3 baris. Raum, kemudian kita bariskan dia, kita bunyikan dia dengan tashil. Nabai taftah. Dia 1/3 baris dia lah. Ataupun boleh baca ibdal biduni raum. Kalau ibdal tak boleh raum lah. Kalau ibdal kita baca contoh yasha as-sama, ibdal dengan alif lah. Hamzah ni ibdal kepada alif. Yasha as-sama tanpa raum ataupun ismam. Kemudian وَمَنْ لَمْ يَرُمْ وَاعْتَدَّ مَحْضًا سُكُونَهُ وَأَلْحَقَ مَفْتُوحًا فَقَدْ شَذَّ مُغِلًا. Dia kata kat sini وَمَنْ لَمْ يَكِفُ بِالرَّوْمِ وَمَنْهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَازَ فِيهِ الرَّوْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَأَلْحَقَ الْمَضْمُومَ وَالْمَكْسُورَ بِالْمَفْتُوحِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الرَّوْمِ فَقَدْ شَذَّ مَذْهَبُهُ وَابْتَعَدَ عَنِ الصَّوَابِ. Ada sebahagian yang menyatakan tidak boleh dibaca raum. Dia kata hamzah tak baca raum lah, tapi bukan maknanya apa yang dikatakan oleh sebahagian pendapat ini, sebahagian qurra ini adalah bersalahan. Iaitu mazhab ini, mazhab yang mengatakan hamzah tidak membaca dengan raum adalah salah. Maka mazhabnya dikira syaz. Faqad syazza mazhabuhu, dan juga jauh daripada kebenaran. Maknanya memang hamzah akan baca dengan raum. Walam yarum wa man lam yarum wa'tadda mahdhan sukunahu wa alhaqa maftuhan faqad syazza mughila. Salahlah, mazhab dia adalah ganjil. Dan yang terakhir, bait terakhir, wa fil hamzi anha'un wa 'inda nuhatihi yudhi'u sanahu kullama swadda al-yala. Okay. Yang terakhir ni menyatakan bahawa dalam bab ini, iaitu bab waqaf hamzah dan hisham ini, disebutkan berkaitan dengan hamzah ini ada pelbagai banyak lagi pendapat-pendapat yang tidak dapat disebutkan keseluruhannya di dalam kitab inilah. Banyak lagi pendapat lain berkaitan dengan bab hamzah ini. Selain yang telah disebutkan tadi, ada lagi pendapat-pendapat lain. Dan juga bagi ulama nahwu mengumpamakan bab hamzah ini seperti cahaya yang boleh menerangi kegelapan malam. Iaitu sesiapa yang menguasai bab ini seolah-olah dia berjalan dengan cahaya yang terang. Jadi ini maksud bagi bait ataupun matan yang terakhir, wa inda nuhatihi yudhi'u sanahu kullama swadda al-yana. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami bab hamzah ini. Mungkin sedikit sukarlah, tapi kita boleh ulang kaji sebaik mungkin dan cuba memahami dengan
dakik dan